Mencari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Inilah kisah Pak Kaduk dan Lebay Balang dalam politik Malaysia. Menurut Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Mohamad Hassan, UMNO mencadangkan untuk bertanding sekurang-kurangnya 42 kerusi daripada 56 kerusi yang dipertandingkan di Dewan Undangan Negeri Johor. Maknanya ada 14 kerusi lagi yang akan diagihkan kepada sekutunya dalam Barisan Nasional iaitu MCA dan juga MIC. Menolak kerjasama dengan PAS, Mohamad berkata UMNO Johor lebih cenderung untuk bergerak sendiri bersama Barisan Nasional. Sehingga kini PAS dilaporkan masih belum berjaya bertemu untuk berbincang dengan pengerusi Badan Perhubungan UMNO Johor yang juga pengerusi Barisan Nasional Negeri itu, Datuk Hasni Mohamad. Dalam pada itu, Timbalan Ketua Perhubungan UMNO Johor, Datuk Nur Jazlan, mengulangi kenyataan awalnya bahawa parti itu tidak percaya kepada pimpinan PAS. Nur Jazlan berkata PAS parti yang tidak mempunyai sokongan yang kuat di Johor. Jadi mereka nak runding untuk dapat kerusi dan supaya UMNO tolong mereka. Tapi buat apa kita nak tolong orang yang lemah? PAS sudah buktikan di Melaka. Mereka tanding sendiri dan kalah semua kerusi. Katanya, lapor Malaysia kini. Menurut beliau ketika di pilihan raya negeri Melaka, UMNO sudah menawarkan agar PAS bertanding 5 kerusi. Tapi mereka pilih nak bertanding sendirian. Sudahnya kalah semua. Keadaan sokongan PAS dekat Johor ini pun sama dengan Melaka. Amat kurang. Jadi saya lihat ia sebagai cara PAS untuk masuk pintu belakang. Kononnya, nak kerjasama dengan UMNO tapi tak ikhlas, katanya, seperti dipetik. Beliau menegaskan tidak akan bertemu dengan pimpinan PAS kerana UMNO sudah lama memutuskan hubungan dengan Perikatan Nasional. Nak bincang apa lagi? Saya tak akan jumpa sebab Masya Allah, saya tak percaya orang PAS ini, tegasnya. Menurut Nur Jazlan, tidak ada apa lagi yang perlu dibincangkan dengan PAS memandangkan parti itu sudah menyatakan hasrat untuk kekal bekerjasama dengan Perikatan Nasional. Sementara itu, Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadi Mat Yassin berkata keputusan pembubaran Dewan Undangan Negeri Johor dibuat tanpa perundingan dengan Perikatan Nasional walaupun ia menjadi sebahagian kerajaan negeri tersebut. Bagaimanapun katanya, sebagai persediaan menghadapi pilihan raya, Perikatan Nasional akan mengadakan rundingan dan parti-parti anggotanya bagi memuktamadkan kerusi yang akan dipertandingkan. Sekiranya diberikan mandat, Perikatan Nasional akan membentuk sebuah kerajaan berintegriti, prihatin rakyat dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada penyampaian perkhidmatan yang cemerlang demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat negeri Johor, katanya dipetik bernama. Menurut beliau, PAS masih istiqamah bersama Perikatan Nasional walaupun dilaporkan mahu berbincang dengan Barisan Nasional. Dalam kecelaruan, Perikatan Nasional yang menyaksikan PAS masih bermain dalam 2 kolam, tiba-tiba sayup-sayup kedengaran suara sumbang yang mencadangkan gagasan baharu bernama Muafakat Rakyat Johor MRJ yang melibatkan Perikatan Nasional dan semua parti pembangkang yang bertanding dalam pilihan raya negeri Johor. Timbalan Ketua Bersatu bahagian Johor Bahru, Razul Anwar Rusli, mencadangkan MRJ itu terdiri daripada Bersatu, Pakatan Harapan, Pejuang, Muda dan juga Warisan. Formula gabungan Pakatan Harapan sebelum ini berjaya pada pilihan raya umum ke-14. Kemufakatan dalam parti dan rakan seperjuangan adalah kunci kejayaan untuk menang dalam pilihan raya negeri Johor. Parti yang menentang Barisan Nasional mesti berada di bawah satu panji. Jika tidak, sia-sia sahaja kerana kemenangan akan berpihak kepada UMNO, katanya dalam kenyataan pada Selasa, lapor Sinar Harian. Ingin Jom Channel bertanya kepada Razul Anwar, siapakah yang mengkhianati kemufakatan yang dimeterai sebelum pilihan raya umum ke-14 dahulu? Rakyat masih belum kebah daripada sakit hati akibat pengkhianatan tersebut sehingga segala usaha menjatuhkan UMNO menjadi sia-sia kerana secara tidak langsung Bersatu sebenarnya telah mengembalikan kuasa tersebut kepada puak kleptokrat yang pernah mereka tentang dahulu. Akibat pengkhianatan itu jugalah negara kita jatuh merudum dalam aspek integriti yang amat penting untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dalam persaingan global. Bolehkah kita percaya gerombolan yang telah menjual maruah dirinya menerusi langkah syaratan yang diikuti dengan scheme of things untuk mempertahankan integriti? Rupanya cerita rakyat Pak Kaduk yang ayamnya menang
tetapi kampungnya tergadai, dan lebay malang yang gagal makan kenduri di hulu dan hilir sungai kerana kebebalannya benar-benar terjadi di zaman milenium ini. Demikianlah alkisahnya. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.